Baik, terima kasih kepada semua rakan-rakan, kawan-kawan yang hadir pada hari ini. Cuma hanya nak bagi makluman apa yang telah kita lakukan di peringkat KBS. KBS telah menghantar uh, kertas cadangan berkaitan dengan pelonggaran untuk pembukaan sektor-sektor sukan untuk dibenarkan, tapi berdasarkan dengan SOP yang juga telah dicadangkan. Dengan dalam mesyuarat tersebut, saya mengambil peluang untuk membangkitkan bahawa sukan ini selalunya diletakkan dalam negative list ataupun prohibited list yang dilarang untuk dibuka sewaktu tempoh-tempoh PKP. Namun sukan tak boleh dilihat daripada satu perspektif, dimensi saja. So, perspektif sukan yang saya bangkitkan dan lontarkan kepada rakan-rakan dalam Jemaah Kabinet yang dipengerusikan oleh PM baru ni dalam mesyuarat MKN khas adalah untuk melihat sukan daripada 3 dimensi. Pertama, sukan daripada dimensi ia merupakan sebagai aktiviti, kegiatan, amalan-amalan kecergasan yang dibuat oleh rakyat, oleh semua kebanyakan. Seperti berlari, berjoging, basikal, sama ada dalam bentuk sukan berkumpulan, sukan individu, sukan bersentuhan, sukan tak bersentuhan, tapi ia sebagai amalan sukan itu sendiri. Keduanya daripada dimensi perspektif sukan yang ada kaitan dengan nilai rantaian ekonomi dan juga perniagaan. Iaitulah mereka-mereka yang terlibat sebagai pengusaha-pengusaha fasiliti sukan. Tutup sukan bererti tutup kepada aktiviti mereka. Dan mereka ini menjadikan sukan sebagai penjanaan pendapatan mereka. Maknanya saraan hidup, the livelihood mereka bergantung kepada aktiviti sukan. Yang menjadi lebih parah lagi ialah aktiviti sukan ini tak ada alternatif. Kalau pengusaha restoran tak dibenarkan buka, tak boleh dine in, tapi boleh jual secara take away. Kalau ada program-program tertentu, hatta sekolah, tuition boleh dibuat secara online. Tapi kalau gymnasium sebagai umpamanya, kalau ditutup, maka seakan-akan ia menjadi penutupan kepada punca rezeki mereka secara totaliti. Maka ini perlu diberi pemahaman bahawa sukan sebenarnya ada satu lagi dimensi, iaitu kaitan dengan nilai-nilai rantaian ekonomi dan juga perniagaan. Yang ketiga, perspektif dan dimensi ketiga adalah sukan dalam bentuk yang mempunyai kesan ekosistem industri sukan secara keseluruhan. Ini membabitkan soal-soal penganjuran-penganjuran, kejohanan-kejohanan yang ada nilai impak tinggi kepada ekonomi negara dan juga kepada kesan kepada rakyat. Umpamanya MFL, Nation Football League, kan? Bila mana kalau ada berlaku pembatalan, berarti kita akan berlakunya kehilangan nilai komersial yang amat besar. Semua orang tahu bahawa capture eyeball on sports yang paling tinggi adalah bola. Kalau dalam suku akhir, separuh akhir Piala Malaysia dikatakan 7 ke 8 juta. Bila 7-8 juta lihat, berarti ada commercial value. Bila ada commercial value, syarikat-syarikat broadcast seperti TV3, Nadia Arena, Astro membuat penyiaran dan akhirnya ada konten. Dan kemudiannya ia akan menyaksikan the ekosistem penjanaan komersial berlaku dalam bentuk penajaan, dalam bentuk advertisement, dalam bentuk promotion. Dan bayangkan kalau kejohanan itu tak ada. Company broadcast will be struggling to get the content. Rakyat di bawah will be mentally challenged sebab untuk tengok benda TV siaran benda yang dah 2 tahun punya game, setahun yang lalu. Ini akan meninggalkan nilai kesan kehilangan, kerugian nilai pelaburan komersial yang besar dan kemungkinan ia bersifat agak kekal. Dan kalau nak berlaku restart balik, maka ia akan menjadikan satu benda yang bentuk susah. Contohnya ialah kalaulah berlaku penarikan penajaan kepada MFL, kepada football club, maka akhirnya bola industri ataupun sukan bola sepak tanah air akan mengalami satu kesan yang amat mendalam. Jadi tambahlah pula sukan bola sepak ni dia punya psychological attachment kepada rakyat ni cukup kuat. Dan saya dikatakan the most spoken topic
dalam negara ni, selain daripada politik, selain daripada vaccination, adalah berkaitan dengan bola. Tapi mereka bercakap tentang soal EPL. Kan? Bila mana MU kalah pun dia orang cakap, kan, Liverpool kalah pun dia orang cakap. So, ini menunjukkan bahawa ada kesan bola sepak tu kepada, sebab itulah kata kejohanan-kejohanan yang mempunyai nilai impak tinggi seperti MFL ini perlu dilihat kata dari segi kesannya kalau ditutup. Dan bila mana saya utarakan kata perspektif-perspektif ini, maka alhamdulillah Yang Amat Perdana Menteri mendengar dan memberi penelitian dan minta supaya dibentangkan, KBS membentangkan kepada Jawatan Kuasa Teknikal, dan kita pun dah bentangkan baru ni hari Khamis yang dipengerusikan oleh Dato' Sri Ismail Sabri, dan daripada dapatan yang kita insya-Allah mudah ia diteliti, dan saya kira saya amat optimis bahawa ia akan diberi pertimbangan yang positif juga. Kenapa saya berkata begitu? Kerana kita mengenengahkan mekanisme-mekanisme yang baru juga. Yang jadi masalah apa dia? Masalahnya adalah pematuhan kepada SOP. Untuk menangani masalah pematuhan kepada SOP, maka perlu ada pemantauan kepada pematuhan itu. Kan? Boleh dibuka tapi tak ada, mereka tak patuh. Bila tak patuh, pemantauan tak laku. Maka sebenarnya walaupun saya punya keyakinan bahawa mereka yang terlibat dalam sukan ni adalah mereka yang mempunyai tahap pematuhan tinggi. For those who look after the healthy lifestyle of themselves, orang yang nak jaga kesihatan, orang yang nak sihat, dia nak pergi gym tu untuk apa? Dia nak sihat. Dia tentulah secara fitrahnya merupakan orang yang tak mau orang lain tak sihat. Sebab dia mementingkan kesihatan, kecergasan. Dan dia juga adalah orang yang akan menjadi pematuh SOP yang tinggi agar tidak berlaku mudarat kesihatan kepada orang lain secara nature. Berbeza dengan pada orang nak pergi shopping mall, berbeza orang nak pergi ke aktiviti-aktiviti yang lain. Orang yang pergi ke gym tentulah orang yang menjadi pematuh. So itu yang saya fikir bahawa sukan, namun sebagai memberi keyakinan kepada MKN bahawa KBS juga mengemukakan salah satu daripada elemen baru ialah untuk mewujudkan apa yang dipanggil sebagai Sport Bubble Volunteers. Sport Bubble Volunteers ni adalah untuk menjadi pemantau kepada pematuhan tersebut. Sport Bubble Volunteers ni tugas dia selain daripada menjadi pemantau, dia juga akan menjadi penyebar advokasi kepada kempen-kempen kesedaran. Ini adalah dalam konsep macam mengupayakan community empowerment. Dan secara tak langsung ia akan menyebabkan kata bahawa kita jaga kita tu punya slogan tu benar-benar kita dapat capai. Dan KBS juga mencadangkan bahawa kita faham bahawa salah satu kerisauan MKN adalah kalau buka sektor sukan orang nanti datang ramai. Kita melihat bahawa ada keperluan bahawa ia dilimitkan dahulu dalam kawasan kejiranan 10 km. Maknanya tak bolehlah nak pergi tempat jauh-jauh, sebab apa guna kita ada PKP kalau akhirnya berlaku pergerakan. The reason kena ada PKP kerana nak mengurangkan pergerakan. Kalau berada dalam kawasan-kawasan radius 10 km kejiranan, saya fikir itu adalah mungkin ada kewajaran untuk diberi pertimbangan. Dan selain daripada itu juga ialah soal pemantauan tadi, soal benda-benda yang dilihat sebagai praktikal. Dan selain daripada itu, Sport Bubble Volunteers juga boleh digunakan untuk menjadi pemantau sewaktu kejohanan-kejohanan tertentu. Kalau kita nak buat contohnya MFL semula, kita nak buat Sport Bubble di mana 14 pasukan boleh melakukan dalam bentuk quarantine based approach. Ini antara yang kita hantar kepada MKN. Dan dengan cara begitu mereka perlu pergi ke home, kadang-kadang pergi ke away. Tapi bila adanya pemantau ni akan sentiasa pastikan the compliance of SOP itu sentiasa dipatuhi dan diikuti, dan secara tak langsung tu ia akan menjadikan satu pembudayaan. Dan saya fikir community empowerment ni berlaku di banyak negara. Di New Zealand berlaku community empowerment. Di sebahagian kawasan-kawasan di Australia, di mana bila mana kita tidak meletakkan kepada frontliner saja. Pasukan-pasukan kesihatan ni saya fikir dah terlalu terbeban dengan banyak sungguh. Takkan mereka juga nak jaga pemantauan. Pasukan-pasukan polis banyak lagi isu-isu berkaitan dengan keselamatan yang perlu dia jaga.
Takkan dia nak jaga soal benda ni semata-mata. Jadi bukankah lebih baik kita ada juga community empowerment. Jadi cadangan dan Kementerian Belia, salah satu kekuatan yang kita ada adalah anak-anak belia, anak-anak muda kita yang terlibat dengan kesukarelawanan ini. So dulu kalau ingat zaman Khairi Jamaluddin, bagaimana dia buat sukan C, kumpulan dia panggil apa, Rimau, volunteers, kan, how it become a massive movement yang boleh memastikan sesuatu kejayaan agenda. Dan saya fikir bahawa sport bubble volunteers ni boleh membantu kerajaan meyakinkan kerajaan bahawa sukan bila mana dibuka, insya-Allah pematuhan SOP sebagaimana yang dirancang tu akan dapat dilakukan secara disiplin dan dilakukan secara rapi. So long shot, tapi saya rasa kalau kita berjaya menggunakan sport bubble konsep dan sebagaimana template daripada yang dilakukan oleh Thailand, mungkin kita boleh lakukan. Cuma kita nak tengok kesesuaian dan keupayaan persatuan-persatuan sukan itu sendiri untuk menganjur lah, sebab ada kalanya kos dia jauh lebih tinggi. Macam in the case of Thailand tu, kos dia mencecah sampai 40 juta untuk 3 kejohanan, Open Thailand Open 1, Thailand Thailand 2 dan juga World Tour badminton. Dan saya minta suruh call untuk dapatkan ROI, return of investment of them. Kalau ROI tak berbaloi, saya tak tahu sama ada BAM akan melakukan benda yang sama, sebab dia punya SOP very stringent, dengan tidak ada penonton yang bersemuka, dengan merchandise punya sale will be limited, dengan some of the hotel ataupun lodging will not having any patron, so they will be total ball game altogether. Tapi kalau sukan-sukan yang mungkin dapat diperolehi melalui cerapan nilai commercial, very commercial punya investment ni, mungkin okey lah. Cuma kadang-kadang kejohanan ni perlu diadakan untuk beri tujuan penajaan. Penaja kalau tak buat, dia penaja tak boleh nak tunjuk dia punya penajaan lah, dia punya AMP dia tu. So maybe itulah, saya tak tahu, mungkin saya akan jumpa dengan Nozan just to ask Kenny lah, what is the ROI like, kan, kalau mampu, dan kalau ada ruang dan peluang sukan-sukan seperti badminton untuk KBS bantu, saya akan bantu. KBS akan bantu. Yang itu pun you boleh report lah. It's going to be a collapse in sport. Sebab saya bila sebut dalam mesyuarat kabinet, saya kata the loss will be lasting one. It can be permanent, it can be kekal one. For you to restart, untuk nak dapatkan orang datang, janakan penajaan balik, to build confidence to them, it's not going to be easy. Rakyat juga will be mentally challenged. At the moment, at least football adalah another source of escapism. Pening sangat dengan politik macam-macam, bola tu adalah salah satu, atau sukan. Tapi kalau you shut down benda tu, I think psychologically, betul tak kan? Kadang saya tengok santak, banyakkan saya tengok orang kata antara benda kita tengok buka adalah sukan. Selain daripada hiburan lah, hiburan pun I was fighting, you must allow benda-benda yang boleh menjadi sajian kepada mental strength. Now kita ada banyak mental problem now because of PKP ni. Suka tak suka, bila ada sekatan akan berlakulah kesan-kesan yang impak dalaman kita. So salah satunya apa yang kita tengok, kan, dah lah kita tak boleh tengok dunia luar, kita boleh tengok dalam rumah, tapi kalau dalam TV pun tak boleh tengok. Dan sajian dalam TV, dua benda je yang menjadi tarikan. Satu hiburan, satu lagi sukan. Dua je. Sebab tu kan hidangan kesukan di dalam dalam TV yang dilakukan oleh syarikat-syarikat broadcast ni very very important, that I need to push so that the ecosystem will not be in demise like you say.